Sekarang ni bila kita ada tiga ni tuan-tuan dan puan-puan, ni dipanggil dasar, ni dipanggil base, yang inilah auxiliary discipline. Tetapi sejarah tidak berhenti setakat tu. Tuan-tuan, kalau kita nak belajar ilmu bantu sejarah, auxiliary science, dia ada banyak cabang yang kita sampai pening nak bezakan antara satu dengan yang lain. Ni penting, ni penting. Contoh, antara ilmu bantu sejarah ialah paleontologi. Apa dia paleontologi? Paleontologi ni ilmu kaji fosil. Bukan fosil untuk dijual. Fosil. Fosil-fosil lah, macam kita kata jumpa kerangka mammoth. Tahu mammoth? Gajah zaman prasejarah lah kot mammoth ni. Yang ada sekarang kot kita kenal kot mammoth je. Gajah dia tak ada dah. Okey. Lagi apa? Dinosaur lah konon-kononnya dah. T-Rex ke apa mereka letak nama, biarlah. Maksudnya fosil ni tak semestinya binatang. Fosil ni ialah organisme, mungkin binatang, mungkin tumbuh-tumbuhan yang dia ni terawet secara alami. Terawet secara alami maksudnya dia ni terawet secara suasana lingkungan alam sekitar yang asal, bukan dibuat-buat. Baik, fosil-fosil inilah dipanggil sebagai ilmu paleontologi. Dan kita perlu ingat, ilmu paleontologi ni dia banyak cabang. Ada paleontologi makro, ada paleontologi mikro. Yang makro dia belajar saiz besar-besar. Kalau kita nisbahkan macam mammoth, ni makro lah. Dinosaur, mikro lah. Tapi kalau hak kecil-kecil yang terpaksa guna mikroskopik tu, tu tahap mikro lah. Tu tahap mikro lah, hak kecil-kecil tu. Okey. Sekarang ni, kenapa kita nak kaji fosil? Kenapa sangat nak kaji fosil? Kita berasa apa kena mengena sejarah dengan fosil? Apa kena mengena sejarah dengan fosil? Kita boleh tahu sekurang-kurangnya melalui fosil jenis dan bentuk makanan yang dimakan oleh manusia pada zaman tu, tengok kepada haiwan yang ada. Satu lagi dia panggil ilmu apa? Dia panggil ilmu paleobotani. Paleobotani ni mengaji tentang tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, sayur-sayur zaman lampau. Apa nak belajar sayur? Kita nak belajar sejarah. Sebab kita nak tahu jenis manusia pada zaman tu makan sayur jenis mana. Makanan-makanan dia hak jenis berdaun, hak jenis-jenis tumbuhan tu macam mana. Sebab dia ada kaitan yang luas sejarah ni, bukan sekadar sejarah macam kita belajar di sekolah. Contohlah tu paleontologi. Okey. Sebab tu dia ada dua zaman. Satu kita panggil zaman Holosin, satu zaman Antroposin. Sudah. Kita tahu sin kat dapur kan. Holosin ni dianggap zaman 11,500 sebelum Masihi sampailah zaman ais berakhir. Ni diistilahkan zaman Holosins. Maksudnya segala bentuk-bentuk organisma tumbuhan ni kalau dah ada yang padam, ada yang mati, dia terawet secara alami. Sebab aktiviti manusia belum lagi drastik macam dunia yang kita lalu pada hari ini. Jadi kalau mereka mati pun dengan suasana zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Jadi kematian mereka tu terawet oleh alam secara alami. Tetapi di sinilah penanda aras dalam sejarah dipanggil Golden Spike. Golden Spike ni bukan nama orang, bukan nama tempat, tapi satu istilah penanda aras pertukaran dah daripada zaman Holosins nak masuk Antroposins. Antroposin ni lepas zaman ais berakhir. Manusia yang pada masa tu dah semakin maju, dah semakin canggih. Maksudnya kecepatan berlakunya benda-benda pada zaman Holosin akibat aktiviti manusia yang mula makin berkembang dan membiak. Ini dipanggil zaman Antroposin. Sekarang ni kita duduk zaman Antroposin lah. Maksudnya apa yang kita duk buat ni, duk gali lubang, duk pacak bangunan duk tu, menyebabkan cepat lagi berlaku benda-benda seperti sebelum zaman Holosins. Contohlah tu. Antara ilmu lain bantu sejarah kita panggil paleoantropologi. Antropologi tuan-tuan kaji dengar kan? Kita nak kaji pasal apa antropologi?
pasal manusia purba. Nak kaji pasal asal usul manusia. Tapi tang mana kita nak kaji asal usul manusia? Kita kena ada hominid fosil. Fosil orang-orang hak sebelum ni yang kita belajar macam Neanderthal man, Cro-Magnon, macam-macam kan. Macam-macam jenis nama-nama lah. The Perak man ke apa-apa. Tu hak kita panggil manusia-manusia zaman purba. Jadi macam mana kita nak bertahu keberadaan dan keberlangsungan mereka melalui antropologi? Mereka datang daripada kaum mana, ras mana, suku mana. Jadi dia ada himpunan hominid fosil. Sebab tu nak belajar tentang antropologi, antara saya ingat cabang ilmu sejarah yang paling banyak kena guna. Contoh bawah antropologi ni dia kena ada firmatologi. Allah, firma apa pula dah. Firmatologi ni dia nak bandingkan, kan selalu ada macam teori Charles Darwin tu, manusia berasal dari apa? Dari beruk lah konon-kononnya. Sebab memang ada kajian, dia buat kajian firmatologi ni khusus kepada geng-geng kumpulan tu. Kaji orang hutan, kaji mawas, kaji monyet, kaji kera, kaji chimpanzee, kaji ungka. Dan ada satu jenis small chimpanzee, saya tak ingat nama Nabobo ke nama dia, yang mana dia punya DNA sequencing dia 99.9 hampir sama dengan manusia. Mungkin sebab itulah ada sebahagian ahli sains berteori kita ni daripada keturunan dia, biarlah dia mengaku, saya tak mau mengaku. Okey, itu contoh firmatologi. Contoh lagi kita ada ilmu odontologi. Odontologi ni contoh-contoh. Odontologi ni tak ada apa tuan-tuan. Kaji bab gigi je pun. Tapi penting manusia purba ni antara barang yang tahan lasak, tahan lama. Kalau kita jumpa tengkorak, biasa apa yang kekal? Gigi. Hak lain kulit tak ada dah. Penting odontologi ni. Sebab gigi ni ada dua makna. Satu, untuk menyenang dan menyelesaikan kita makan. Ada gigi senang kunyah, senang makan. Ada gigi senyuman menawan. Bayangkan dua-dua ni tuan tak ada. Dua ni. Makanan sedap dah, gigi tak ada. Payahnya makan, tak selesanya makan. Muka cantik, handsome, nerd punya orang, rambut belah tepi, senyum kosong, tak ada apa. Tak ada makna. Maksudnya gigi ni, dah tu contoh kaitan dengan gigi. Bukan nak iklan Colgate, Pepsodent apa. Cuma nak habaknya, gigi ni penting. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar tentang odontologi forensik, dulu ada drama apa tu yang suka menyiasat kes-kes kematian tu, CSI tu kan. Dia ada satu kes seorang pembunuh tu yang jenis dia bunuh mangsa dia dengan gigitan. Maksudnya jumpa mangsa kena gigit. Rupanya kita boleh belajar daripada cerita CSI itu ada 7 jenis gigitan manusia. Saya duk tengok pun aku boleh belajar malam ni tengok CSI ada 7 jenis gigitan. Contoh, ada gigitan yang tak meninggalkan kesan. Ada gigitan yang jenis lebam. Ada gigitan yang makan dalam. Ada gigitan yang daging terkopek. Ada gigitan yang jenis tercapuk terus. Dia gigit tu putih, daging tu jatuh. Oh, banyak jenis kata. Dia letak pula nama-nama jenis gigitan tu. Saya tak hafal lah. Rupa-rupanya di akhir cerita tu dia ada cerita pasal waktu mereka nak cari mayat siapa agak-agak? Mayat Adolf Hitler dengan Eva Braun tu berpandukan kepada odontologi forensik. Maksudnya mereka tak yakin hak dalam tank kena bom tu adalah siapa? Adalah Hitler. Kan orang kata Hitler masuk dalam tank kena bom mati. Tapi bila cek odontologi dia punya ni, tak sama pun. Maksudnya tu orang lain yang disengajakan. Begitu juga kes-kes pembunuhan salah satu keluarga yang disebut keluarga Bandi yang terkenal dengan pembunuh upahan. Pergi bunuh orang tu, bunuh orang ni pun banyak berasaskan odontologi forensik. Jangan main-main hanya kerana gigi dah. Hanya kerana gigi. Odontologi. Lepas tu banyak logi-logi lain lah pula. Okey, itu yang kedua.